اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مليح الوجه baginda yang mulia itu nikmat yang diinginkan semua, tak dapat melihat wajahnya di dunia, cukuplah dapat bermimpi melihatnya. Dan baginda dah berpesan pada kita, syaitan takkan dapat menyerupainya. Dan siapa yang bermimpi melihatnya akan dapat melihat di dalam jagat. Ini janji Nabi kita yang tercinta, berpeganglah pasti beroleh bahagia, bertemu Nabi secara jaga pula. Ya para ulama, jumhur para ulama tak ingkarinya. Al-Qurtubi berbeza dengan mereka, hakikatnya khilaf ini lafzi jua diingkari berbilang pada tubuhnya, harus berbilang pada surah baginda, dapat dilihat di sana mana saja, juga mungkin dilihat jasad baginda seperti alam melihat bulan jua. Bulan tidak berubah dari tempatnya, seluruh alam melihat ke arahnya. Begitulah keadaan Nabi kita, lebih sempurna daripada purnama. Ya Allah ya Tuhan kami yang tercinta, perkenankan doa hamba-Mu yang hina. Izinkanlah walau sekelumit cuma menatap wajah baginda yang mulia. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bab pada menyatakan tentang mimpi bertemu baginda Nabi SAW. Melihat wajah baginda yang mulia itu nikmat yang diinginkan semua. Tak dapat melihat wajahnya di dunia, cukuplah dapat bermimpi melihatnya. Jadi Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an meletakkan bab bermimpi bertemu dengan Rasulullah pada akhir bab dalam Syama'il
dan saya juga mengikuti jalan beliau adalah kerana tafaulan moga-moga dapat bermimpi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mujarrab kata ulama, kitab Syama'il jika dibaca dengan penuh perhatian akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tak mampu untuk melihat wajah Nabi di dunia, kerana kita bukannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala untuk melihat Nabi bersama dengan Rasulullah, makan minum dengan Rasulullah, bersohbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah dapat kita bermimpi untuk melihat wajah Nabi yang mulia tersebut. Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah waktu ditanya kepada beliau, adakah kalaulah Syekh diberi peluang untuk hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Syekh akan buat apa, kata dia. Syekh Ali sebab pada ketika tersebut Syekh Ali sebab pada waktu ketika mendengar ucapan tadi. Kata Syekh Ali hafizahullah, kalau saya ada waktu ketika tersebut, saya akan duduk jauh, kata dia. Saya akan duduk dalam kebun-kebun tamar. Saya tak layak untuk berada di depan Nabi melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang melihat wajah Nabi adalah insan yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang boleh untuk melihat Nabi secara terus begitu. Kerana Nabi ni nur. Yang dipilih oleh Allah Ta'ala ni juga nur yang hanya duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Ali, saya tak mampu untuk melihat terus. Saya akan duduk di celah-celah pokok tamar yang ada di Madinah kalau saya ada waktu tersebut. Berapa ramai orang yang akan jawab, kalau kamu ada waktu itu kamu nak buat apa? Kita akan pergi bersalam dengan Nabi, kita akan peluk Nabi. Tak, ini jawapan ahlullah. Orang yang dalam hatinya penuh dengan ta'zim, dalam hatinya penuh kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi jauh sangat orang yang mencintai Rasulullah begitu dituduh sebagai orang yang menghalalkan darah umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang cintakan kepada Rasulullah, maka dia akan pancarkan cinta dia tadi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kecintaan mereka kepada umat lebih daripada kita lagi, kerana mereka hidup dan mengetahui tentang kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka tak akan melakukan dan juga tak akan mengucapkan ucapan yang tidak baik kepada umat Nabi Muhammad. Melainkan mereka akan memandang dan juga melihat umat Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan juga sayang mereka kepada umat Nabi Muhammad. Itu dalam keadaan Syekh Ali Jum'ah telah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam yaqazah beberapa kali lah. Itu yang disebutkan oleh beliau. Di keadaan yang sedemikian, pancaran akhlak yang sedemikian moga-moga terpancar kepada kita. Guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, waktu saya mengucapkan kebimbangan, waktu ketika heboh dan sampai sekarang masih lagi berlaku fitnah-fitnah kepada Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, masih berlaku sampai sekarang. Masih dituduh lagi Syekh Ali menghalalkan darah demonstran yang ada di Rabah dan sebagainya. Walaupun cerita tersebut telah dinafikan oleh Syekh, dan Syekh kata itu telah dimanipulasikan oleh media dan sebagainya. Jadi untuk nak menyebarkan fawdah dan juga memecahkan umat Nabi Muhammad yang ada di Mesir pada waktu itu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala menyelamatkan Bun Mesir dengan Al-Azhar Al-Syarif yang telah memegang umat Nabi Muhammad waktu itu ketika di Mesir. Kalau tidak, kita tak akan mampu untuk berada pada waktu sekarang di sini. Keadaannya akan berlaku seperti di Syria, malah lebih buruk rasanya. Jadi saya beritahu kepada Syekh Ahmad Mamduh, saya kata kepada beliau, Syekh, ni saya bukan nak cerita ni kata kita berpegang dengan perkara tersebut, maksudnya kita percaya dengan benda tadi, tapi ini adalah salah satu daripada alamat kepada karamah dan juga kewalian beliau. Saya beritahu kepada Syekh Ahmad, saya bimbang Syekh. Waktu kelas saya dengan Syekh Ahmad, setiap malam Jumaat tu, setiap Jumaat malam Sabtu pukul 10.30 malam atau pukul 11 malam saya akan bersama dengan Syekh. Kami dua orang, saya akan baca kitab. Kemudian saya bagi tahu kebimbangan tersebut. Kemudian kata Syekh, saya tidak bimbang dengan Syekh Ali. Itu Syekh dia. Syekh Ali ni Syekh kepada Syekh Ahmad. Jadi kata dia, saya tak bimbang. Kerana apa? Kerana saya pernah bermimpi, kata beliau. Dalam mimpi saya telah melihat satu gunung yang besar. Di atas gunung tersebut ada satu rumah Allah Ta'ala, dan di dalam rumah tersebut terdengar suara seseorang sedang bercakap. Suaranya terdengar di seluruh dunia pada waktu tersebut. Terdengar di seluruh alam waktu itu, suaranya kuat semua. Suara siapa? Suara Syekh Ali Jum'ah. Suara Syekh Ali Jum'ah sedang bersyarah pada waktu tersebut dalam masjid tadi. Dan saya melihat waktu itu ramai orang sedang mendaki gunung untuk naik bertemu dengan Syekh. Dan saya juga nak bernaik.
naik juga atas gunung tadi nak bertemu dengan Syekh. Dan waktu tu saya menyapukan kaki saya sebelum saya naik ke gunung tersebut, saya sapukan kaki dulu. Dan saya dah bersihkan kaki saya pun nak berjalan ke depan. Seketika tu juga saya melihat seseorang di depan saya sedang menaiki juga bukit tadi untuk mendengar ucapan Syekh. Siapa lelaki tersebut? Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata Syekh Ahmad Mamdouh, saya melihat Rasulullah di depan saya. Rasulullah sedang menaiki juga bukit tadi untuk mendengar syarahan Syekh Ali. Dan kata Syekh Ahmad Mamdouh, ibu saya orang yang juga ada kebolehan mentafsirkan. Saya tanya kepada mak saya pada esok pagi. Kata ibu saya, kata beliau, ini bermaksud said ataupun saud Syekh Ali Jumaah itu akan sampai kepada umat ini. Nanti kalau dia dah tidak ada, akan sampai nanti kebenarannya. Dan Rasulullah ketika naik tersebut, makna Rasulullah redha dengan beliau. Dan beliau berada di tempat yang sangat tinggi pada waktu tersebut, dan Rasulullah redha dengannya. Itu Rasulullah ingin pergi mendengar ucapannya pada waktu tersebut. Saya cerita ni bukan kerana mereka cerita, dan kalau mereka cerita berkenaan dengan Nabi, ini termasuk dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi ini cerita daripada Syekh Ahmad Mamdouh kepada saya. Ini murid Syekh Ali Jumaah yang sering juga bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Saya tanya kepada Syekh Ahmad Mamdouh, Syekh mimpi jumpa Nabi berapa kali? Kathir, kata Syekh. Kathir. Jadi kata beliau tu salah satunya. Ada mimpi dan kemudian melihat keadaan tersebut. Jadi saya selepas mendengar tersebut, saya pun tidak bimbang dengan Syekh Ali. InsyaAllah Syekh Ali akan sampai suaranya nanti, dan kemudian kebenaran tadi akan diketahui juga akhirnya. Kebenaran tadi akan sampai juga akhirnya. Dan moga-moga kita akan terus beradab dengan masyayikh, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya dengan akabir, masyayikh-masyayikh yang besar-besar ini, kita beradab dengan mereka, kerana tidak rugi pun beradab dengan masyayikh. Dan tidak ada keuntungan pun kita mencela mereka. Dan tak ada keuntungan pun dengan fahaman kita yang qasir tadi untuk menyebarkan fitnah dan juga perkara yang tidak baik. Tidak bersetuju Syekh Ali dengan satu kelompok, itu tidak boleh dibakul sampahkan semua sekali akhlak dan juga kedudukannya. Patutnya kita yang kena nilai balik, kenapa masyayikh tidak bersetuju. Bukan bila masyayikh tidak bersetuju dengan satu kelompok, maka dijadikan mi'yar mereka dengan kelompok tersebut, dan kemudian menafikan keilmuan masyayikh, dan kemudian meletakkan masyayikh yang tidak betul kerana menafikan kelompok tersebut. Ini mantik mana yang datang? Wallahu a'lam. Saya pun tidak pasti. Jadi teruskan bersama dengan masyayikh, duduk dengan mereka, beradab dengan mereka. Kalau ada masa peluang, sementara Syekh Ali masih hidup sekarang ni, ada di Masjid Fadil tu hari Jumaat, kalau tidak ada apa urusan, pergilah ke masjid. Sekurang-kurangnya pernah bertemu, melihat wajah beliau. Dan nanti kita boleh bagi tahu kepada anak cucu kita, saya sempat hidup pada zaman Syekh Ali Jumaah, dan saya sempat melihat wajah beliau. Jadi itu pun dah cukup untuk mendatangkan nostalgia dalam hidup kita, insyaAllah. Dan siapa yang bermimpi, dan baginda dah berpesan pada kita, syaitan takkan dapat menyerupainya. Baginda Nabi SAW berpesan kepada kita semua bahawa syaitan takkan menyerupai Nabi kita Muhammad SAW, kerana baginda Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan tak akan mampu menyerupai baginda Rasul SAW sekali-kali. Boleh? Itu saya dah syarah panjang tu. Di belakang tu pun ada syarah. Al-Imam Ibn Allan radhiyallahu anhu mengatakan, syaitan juga tidak boleh menyerupai Allah Ta'ala. Seperti mana ia tidak boleh menyerupai para Nabi alaihimussalatu. Dan ini merupakan pandangan jumhur para ulama. Sebahagian ulama mengatakan bahawa syaitan boleh menyerupai Allah Ta'ala. Macam mana? Syaitan boleh menyerupai Allah, tapi dengan Nabi tak boleh menyerupai? Jika ditanya, bagaimana mungkin syaitan boleh menyerupai Allah, sedangkan ia tidak boleh menyerupai Nabi? Para Nabi tak boleh serupa, tiba-tiba boleh berserupa dengan Allah Ta'ala. Yang kita sebut tadi, jumhur ulama kata syaitan tak akan boleh menyerupai Allah. Cuma ada ulama berpandangan kata boleh menyerupai Allah, tapi tidak boleh menyerupai Nabi. Baik, bagaimana ini jawapannya? Jawapan kata ulama, ini kerana para Nabi itu manusia. Jika syaitan boleh menyerupai mereka, yakni para Nabi, maka akan berlaku kekeliruan. Manakala Allah Ta'ala itu maha suci daripada diserupakan dengan sesuatu pun. Kalau dia datang menyerupa, dan kemudian dia kata itu Allah, dan kemudian dia menyerupa dengan sebentuk seperti makhluk, pada waktu tersebut kita akan tahu bahawa ini bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan ada ulama yang bermimpi bertemu dengan Allah, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, seperti Al-Imam
Abu Hanifah radhiyallahu an bermimpi bertemu dengan Allah, maka seseorang itu tidak akan terkeliru jika syaitan datang dalam bentuk yang tertentu, kerana Allah Ta'ala tidak berbentuk seperti sesuatu. Jelas kan? Jawapan tu jelas dalam masalah. Baik, apa dia nak contoh ni? Tabah. Ini janji, dan siapa yang bermimpi melihatnya akan dapat melihat di dalam jaga. Nabi SAW mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani yaqadha. Baik, kalau dikatakan bahawa bermimpi bertemu dengan Nabi secara jaga tersebut, itu adalah maksudnya di akhirat nanti. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadha, ay fil akhirah. Maka pada waktu tersebut tidak ada beza dengan orang yang mimpi dengan tak mimpi. Tidak. Sebab tu para ulama tanggung hadis ini dengan maksud man ra'ani fil manam fasayarani yaqadha qabla al-maut. Jadi sebelum dia mati, dia akan melihat Nabi secara jaga. Dia akan melihat Nabi secara jaga, datang kepada dia dengan bimbang. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Ini janji Nabi kita yang tercinta, berpeganglah, pasti beroleh bahagia. Kemudian saya akan bicarakan pula berkenaan dengan yaqadha. Apa yaqadha? Dan juga adakah berlaku yaqadha? Dan adakah perkara itu harus? Ini ada perbahasan. Pada bait yang ke-229, bertemu Nabi secara jaga pula, yakni yaqadhah, jadi perbahasannya para ulama. Jadi para ulama berbahas tentang masalah ini. Jumhur para ulama tak ingkarinya. Al-Qurtubi berbeza dengan mereka. Jadi jumhur para ulama, iaitu para ulama sufi yang saya masukkan sini, dan juga kebanyakan ulama mengatakan bahawa perkara ini adalah harus pada akal, dan pernah disaksikan sendiri oleh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili atau Syadzuli. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, waktu ketika mengajar, ada seorang ulama, bila Imam Abu Hasan Asy-Syadzili sebut, telah berkata datukku kepadaku, haddatsani jaddi, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani. Ada seorang syekh ni duduk dalam majlis, dia duduk tengok Imam Abu Hasan Syadzili, kata apa? Duduk haddatsani. Sambung terus dengan Rasulullah. Kan ambil daripada hadis, kemudian disambung, kemudian disebut haddatsani. Jadi syekh ni macam ingkar sedikit dengan ucapan daripada syekh. Syekh Abu Hasan Syadzili tak kata apa, sebab disebut dalam hati. Sebut. Satu malam syekh tu mimpi jumpa Rasulullah. Dia mimpi jumpa Rasulullah, kemudian kata Rasulullah kepada syekh tersebut, wahai fulan, jangan kamu ingkar dengan cucuku tersebut. Sungguh yang dia cakap tadi tu memang dia ambil daripada aku. Memang aku sebenarnya yang datang kepada dia, dan kemudian aku yang beritahu perkara tadi kepada dia. Lepas tu kamu tak pernah dengar hadis tu, melainkan daripada dia. Dia yaqadhah. Terus dia bangkit dan kemudian dia rasa menyesal. Maka waktu ketika mana Syekh, dia pergi pula ke majlis Imam Abu Hasan Syadzili. Waktu Imam Abu Hasan Syadzili cakap haddatsani jaddi, haddatsani Rasulullah, maka Syekh tu sebut haqqan. Syekh tu tak ada apa itu haqqan. Betul. Kemudian terus Imam Abu Hasan Syadzili pusing kat dia. Selepas Rasulullah masuk dalam mimpi, beritahu dekat hang bahawa hang kata betul. Sebelum ni bukan main lagi ingkar aku. So Imam Abu Hasan Syadzili dah tahu dah sebelum tu. Sampailah Rasulullah masuk, betul dia kata, sampai Rasulullah masuk dalam mimpi baru tahu, kata aku cakap ni betul. Maksudnya ni kewalian para ulama, ulia Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Bulan 8 ini, bulan 9, yang Syekh Yusri akan pergi ke Humairah, InsyaAllah. Syekh Yusri akan pergi. Kalau ada peluang, pergi dengan Syekh Yusri. Saya pun cadang nak pergi juga nanti balik. Lepas balik musafir nanti insyaAllah nak pergi kali. Kita boleh pergi sekali nanti insyaAllah. Bulan 9 nanti kan, pergi sekali dengan Ruak Jawi, kita pergi sana. Baik. Al-Imam Abu Hasan Syadzili, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, Al-Qutb Al-Khustallani, Syekhul Imam Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Ali Wafa, Ibni Sayyidi Muhammad Wafa rahimahumullahu ta'ala. Ini selain daripada mereka ramai lagi yang jumpa. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, Al-Imam Suyuti rahimahullah, antara ulama-ulama yang pernah bertemu dengan Nabi secara jaga. Ini seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, Al-Imam Qadi Syarafuddin Al-Barazi, Al-Imam Afifuddin Al-Yafi'i rahimahumullah, dan lain-lain dalam kitab karangan mereka. Jadi perkara ini tidaklah bercanggah dengan akal.
malah ianya juga tidaklah bercanggah dengan hukum syarak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah turut menyebut di dalam kitab beliau Al-Munqidh min ad-Dalal, kata beliau bahawa perkara ini harus, ini yaqadhah harus berlaku, dan para ulama, para aulia yang diberikan kebersihan pada hati sanubari mereka dapat melihat para malaikat dan roh para anbiya serta mendengar suara mereka. Dan ini harus, ya, tidak ada masalah. Jumhur para ulama tak ingkarinya. Al-Qurtubi berbeza dengan mereka, yaitu Al-Imam Abu Abbas Diyauddin Ahmad bin Umar Qurtubi. Siapa dia? Pengarang kepada Al-Mufhim lima ashkala min Talqis Muslim. Ini adalah guru kepada Al-Imam Qurtubi Sahihut Tafsir. Itu guru dia. Adalah di antara ulama yang menafikan yaqadhah dengan baginda Nabi SAW. Ini apa ni, pokok yang ingkar dengan yaqadhah. Kata ni ada Qurtubi ingkar, digunakan nama Imam Qurtubi saja. Dan ada lagi beberapa orang ulama yang mengingkari berlakunya yaqadhah. Antaranya siapa lagi? Yaitu Al-Allamah Badruddin Said Husain bin Abdul Rahman Ahdal rahimahullah, pengarang kitab Tuhfatuz Zaman fi Zadati Ahli Yaman, pun juga menafikan yaqadhah. Juga Al-Imam Qadi Qudah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Kinani Al-Misri Syafi'i. Siapa beliau? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, juga menafikan yaqadhah. Nah, beliau mengatakan bahawa jika perkara tersebut berlaku, maka sudah tentu akan kekal gelaran sahabat sehingga sekarang kepada orang yang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cara demikian. Baik. Jadi macam mana dengan perbezaan ni? Yang ingkar pula bukan orang kecil-kecil anak. Ini orang agung-agung semua ni. Sahib kepada Mufhim, sahib kepada Fathul Bari, Al-Imam Ahdal, Said Husain bin Ahdal, ini azim, ini semua awliya kibar. Macam mana mereka boleh nafikan perkara tersebut? Baik, penafian tadi berlaku bukan, khilaf ini bukan yang khilaf hakiki. Khilaf ni khilaf lafzi saja. Sebab tu saya sebut hakikatnya khilaf ini lafzi juga diingkari berbilang pada tubuhnya. Jadi khilaf ni khilaf lafzi saja, bukan khilaful hakiki. Yang mereka ingkar adalah berbilang pada tubuh. Saya tanya kepada Syekh Ahmad Mamluh, saya dah beritahu bila saya dah tulis kitab ni, syair ini saya siap di Masjid Al-Azhar. Bab mimpi ni saya buat di Masjid Azhar, siap di Masjid Azhar. Saya bercadang nak siapkan sampai habis, sampai penutup di Masjid Azhar, tapi tidak sempat kerana ada sedikit urusan pada waktu tersebut, maka tidak sempat saya siapkan di dalam Masjid Azhar. Saya buat di mana ni? Syair-syair ni yang terakhir, bab yang terakhir ni, dekat dengan tiang tempat Syekh Saleh Ja'fari mengajar. Tiang yang paling hitam dekat tengah sahah, kat sahan tu. Kalau kamu masuk dalam Masjid Azhar, kan ada kawasan lapang tu, yang marmar yang mahal tu. Tu marmar tempat tawaf, sama dengan marmar tawaf di Mekah. Lepas tu tak panas, tengah-tengah panas pun tak panas bijak. Sama macam marmar di tempat tawaf. Sebab yang urus pembinaan Masjidil Azhar baru ni adalah daripada kerajaan Saudi. Jadi dia berbuat tu, dia ambil marmar yang khas. Lepas tu kamu tengah panas pun bijak tak panas. Cuba jangan duk tawah tengah tu lah lagi. Kata apa ni, kalau perasan masuk kat tempat tengah tu ada satu tiang warna sebelah kanan. Tu nampak gambar tu. Kalau gambar tu keluar daripada pintu tu, masuk ke Babul Muzayyinin, tidak? Dia akan keluar ke pintu Muzayyinin, akan keluar ke Nafaq Azhar, nak pergi ke Masjid Sayyidina Husain. Tu kalau keluar tu pergi Babul Muzayyinin. Kenapa panggil Babil Muzayyin? Kerana kat pintu tu ada lukisan kan, ada warna-warni kat depan tu. Itu satu lah. Yang kedua, Muzayyin makna dia kepada tukang cukur rambut. Dulu di Azhar, orang-orang tukang cukur dulu akan duduk dekat dengan pintu tu. Jadi para penuntut ilmu, orang ramai kalau nak cukur rambut akan pergi kat situ. Dia panggil Babul Muzayyinin. Dia panggil Muzayyinin kepada orang-orang yang pencukur rambut. Juga tukang gunting rambut duduk kat kawasan tu. Panggil Babul Muzayyinin. Sebelah ni, sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni ada tiang 1, 2, 3 tu. Ada lagi tiang satu lagi, tiang hitam. Tiang tu saja hitam. Kalau kamu masuk belajar, tiang tu je hitam sekali. Tiang tu dah tempat Syekh Saleh Ja'fari mengajar. Saya tulis kat situ lah. Saya duduk kat tiang tu, kemudian saya tulis. Dan apa khilaf ni? Khilaf lafzi. Maka saya bila tanya kepada Syekh, saya beritahu kepada Syekh, khilaf di antara Qurtubi, juga Al-Imam Ibn Hajar, juga Al-Imam Ahdal, dengan para masyayikh yang kata boleh yaqadhah. Ini khilaf lafzi kan, Syekh?
Tu Syekh Ahmad Mamdul kata, kenapa kata macam tu? Cuba terang. Tu saya pun sebut, sebenarnya yang mereka ingkar adalah ta'addud al-zawat. Maksudnya mereka ingkar adanya berbilang zat pada Nabi. Maksudnya kamu lihat Nabi ketika tu berada di Mesir, ada yang melihat Nabi secara jaga di Malaysia contohnya. Kalau dia ni wali Allah Ta'ala melihat Nabi. Kalau begitu kata beliau, kamu lihat juga Nabi yang waktu ketika di Madinah, sabda dia pula. Kan Nabi akan ada di maqam Nabi menjawab salam orang yang datang kepada Nabi. Kalau kamu katakan bahawa Nabi berada di Makkah pada waktu kamu kata Nabi berada di Mesir pada waktu itu, dia dilihat dengan cara yaqadhah. Maksud dalam maqam Nabi tak ada orang. Dan Nabi kosong. Jadi siapa bagi salam kat siapa? Bagi salam kat kubur. Sebab Nabi tak ada. Nabi mai ke Mesir. Jadi saya kata ini makna dia, mereka mengingkari berlakunya ta'addud zawat. Mustahil ta'addud zawat, mustahil akal. Ta'addud zat mustahil akal. Faham? Jadi maknanya zat Nabi ada di Mekah, zat Nabi ada di Madinah, dalam maqam pun ada zat Nabi. Dalam masa yang sama zat Nabi juga ada di Mesir. Dalam masa yang sama juga zat Nabi juga ada di Iskandaria. Dalam masa yang sama zat Nabi juga ada di Kuala Lumpur. Dan zat Nabi ada berapa ni? 4-5. Ini mustahil akal. Tapi yang ulama katakan di sini, yang kata ada yaqadhah, Nabi tetap jasadnya di Madinah. Yang dilihat di mana-mana tempat itu surahnya Nabi SAW. Ataupun Nabi tetap di Madinah Al-Munawwarah dalam maqamnya, tetapi umat melihat Nabi seakan-akan Nabi berada di depannya pada waktu tersebut. Seperti umat melihat bulan yang ada pada tempatnya, kesemua orang melihat zat bulan pada tempatnya. Bulan tak bergerak duduk tempat tu ya. Tapi seluruh dunia melihat bulan dalam keadaan bulan tadi boleh diakui berada di semua tempat. Betul tidak? Kalau bulan Allah Ta'ala jadikan macam tu, boleh dilihat di semua tempat. Bagaimana dengan Sayyidul Wujud, Nabi kita Muhammad SAW? Lebih aula untuk Allah Ta'ala jadikan Nabi dalam maqam dan Nabi dilihat di banyak tempat. Maksudnya jasad Nabi tidak berubah, jasad Nabi tidak juga berbilang. Jadi itu maksudnya khilaful lafzi. Yang mereka larang, mereka bangkang adalah pada berbilangnya tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Syekh kata, asabta, kamu benar, kamu betul dengan pandangan tersebut. Itu yang saya tulis ni. Hakikatnya khilaf ini lafzi juga, diingkari berbilang pada tubuhnya. Adakah perbezaan di antara sebahagian ulama seperti Al-Qurtubi dan seumpamanya ini dengan kebanyakan ulama yang mengatakan harus melihat Nabi secara jaga adalah merupakan khilaf yang hakiki, atau ianya hanyalah merupakan khilaf lafzi sahaja? Maka pengarang telah menyebut di dalam rangkap yang 231 sampai dengan 235 tentang permasalahan ini bahawa ianya hanyalah khilaf lafzi sahaja. Hakikatnya, tengoklah, para ulama yang menafikan melihat Nabi secara jaga bukan menafikan secara menyeluruh tentang kemungkinan perkara tersebut. Apa yang mereka ingkari hanyalah jika ada yang mengatakan bahawa seorang mendakwa melihat jasad Nabi secara jaga berada di banyak tempat dan berbilang-bilang tubuhnya. Berbilang tubuh bagi seorang adalah perkara yang mustahil pada akal. Lepas tu kena tahu mustahil akal, mustahil adat dan sebagainya. Nah, ini mustahil akal, mustahil pada akal. Ini kerana mereka menyebut bahawa jika seseorang tersebut melihat jasad Nabi secara jaga, maka seakan-akan dia ingin mengatakan bahawa baginda Nabi boleh dilihat berjalan-jalan di pasar, serta boleh dilihat di mana-mana dalam keadaan maqam baginda di Madinah tersebut akan kosong daripada jasad baginda. Itu maknanya. Faham? Maka perkara sebegini sudah tentu dinafikan oleh orang yang mempunyai akal yang sihat. Baik. Pada saya sebut pula antara beza di antara khilaf lafzi dengan khilaf hakiki. Kita boleh baca sendiri di bawah itu. Harus berbilang pada surah baginda dapat dilihat di mana-mana saja. Juga mungkin dilihat jasad baginda seperti alam melihat bulan jua. Itu saya bagi contoh macam saya sebutkan tadi. Jadi baginda boleh dilihat pada surah baginda. Surah, bukan zat. Surah baginda, ini pandangan yang pertama. Atau juga mungkin dilihat jasad baginda, ini zat baginda. Seperti alam melihat bulan jua. Seperti alam melihat bulan di mana-mana tempat, dalam keadaan bulan tetap kekal pada tempat tersebut. Begitu jugalah baginda Nabi SAW. Bulan tidak berubah dari tempatnya, seluruh alam melihat ke arahnya. Begitulah keadaan Nabi kita lebih sempurna daripada purnama. Nabi lebih sempurna daripada bulan. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala boleh lakukan perkara tersebut. Tak ada masalah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang tercinta, perkenankan doa hamba-Mu yang hina. Izinkanlah walau sekelumit cuma menatap wajah baginda yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan penutup, dan tak apa saya baca je ni, kita tak payah
Tamat sudah nazam ini hai saudara, segala puji hanyalah layak baginya. Asyamil ku beri nama akan dia, Khulasatus Syama'il Nabi yang mulia. Saya letakkan nama Asyamil kerana ia adalah ringkasan dan madkhal kepada Asyama'il Nabi SAW. Bila mana saya telah meringkaskan daripada Asyama'il, Syama'il ada 53 bab lebih, maka saya meletakkan hanya 18 bab sahaja, maka dia telah ringkas. Kemudian saya buat pula dalam bentuk syair, maka lebih ringkas lagi. Maka saya ringkaskan juga namanya daripada nama Syama'il. Syama'il ada hamzah dan sebagainya, maka saya kurangkan nama tersebut, saya jadikan Asyamil. Tapi ianya menyeluruh, maksudnya menyeluruh juga berbicara tentang Rasulullah, tetapi dia ringkasan. Maka nama tadi menunjukkan kepada ringkasnya daripada Asyama'il Nabi yang mulia, iaitu daripada Syama'il Al-Imam Tirmidzi. Ku berharap kepada Tuhan yang Esa, diberkati akan nazam ini jua, jadi bekal buat hamba dan keluarga mendapat syafaat Nabi Mudi Salam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita, keluarga dan sahabatnya yang keluarga dan sahabatnya yang tercinta. Keluarga dan sahabatnya yang tercinta. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Tamat ditulis ini pada hari Rabu, tanggal 23 Zulhijjah, bersamaan dengan 5 September 2018 pada waktu Isyak, di rumah saya di Hayil Ashir. Dan Alhamdulillah tamatlah kita punya daurah pada minggu ini, 2 hari pertemuan kita. Dan walaupun syarahan tidaklah terlalu mendalam sangat, tapi sekurang-kurangnya kita mendapat secara umumnya tentang baginda Rasul SAW. Untuk lebih lanjut lagi, kena banyakkan lagi kita punya rujukan dan bacaan kita tentang baginda Rasul SAW, dan doakan moga-moga kitab ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Taala, menjadi penyejuk mata kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk mengenalkan umat Nabi Muhammad, khususnya bagi bangsa Melayu kita, dengan baginda Rasul SAW. Dan saya ijazahkan kepada semua yang hadir dengan kitab ini untuk tuan-tuan muzakarahkan, dan kemudian kalau ada yang balik nak sampaikan kepada masyarakat di tempatnya, saya izinkan. Dan kalau kita tidak tahu, jawab kita tak tahu. Dan itu sahaja nasihat saya. Saya ijazahkan kepada semua dengan lafaz ajastukum jami'an qulu qabilna. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa akan datang, insyaAllah, pada kelas-kelas yang lain. Doakan kitab saya yang kedua ni dicepatkan sikit. Saya sekarang sedang nak tulis pula berkenaan dengan Tauhid Iqdul Farid yang saya tulis pada tahun lepas. Masih lagi tak disyarahkan lagi, insyaAllah. Kalau disyarahkan nanti, mohon doa moga-moga dimudahkan urusannya, dan kita sempat mengkhatamkan kitab tersebut insyaAllah ketika sebelum saya balik ke Malaysia nanti, insyaAllah. Baik, saya sangka-sangka dulu. Terima kasih banyak kepada pihak Rawajawi dan juga kepada seluruh AJK yang terlibat untuk menjayakan majlis kita sepanjang 2 hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala berkati dan juga memberikan kefahaman kita kepada tentang Nabi kita Muhammad SAW. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdalas salati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikri al-ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله عليه وسلم.